Ini kisah seorang abid yang derhaka. Baik, jadi seorang abid ini hidup pada dia bangsa keturunan Israel lah. Jadi memang kita tahu keturunan Israel ni dia banyak kisah. Nabi-nabi dan rasul pun banyak diutuskan kepada mereka. Jadi ini kisah seorang abid yang sebahagian riwayat mengatakan nama dia Bishis, ya. Dan dinyatakan bahawa dia ini doanya sangat mujarab, mustajab. Ya, Allah akan dengar, Allah akan menjawab doa dia. Sebagian riwayat yang ini yang kita ambil daripada Imam Al-Jauzi, dia merupakan seorang abid yang disegani, yang sangat terkenal ya, sebagai seorang insan yang alim, yang mempunyai maruah yang tinggi, dan kehidupannya itu memang seolah-olah dipasrahkan, ya, diserahkan kepada Allah semata-mata. Jadi kita lihat kronologi, ya, apa yang berlaku, dan puan-puan cuba catatkan poin-poin yang kita lihat bagaimana syaitan serta iblis ini dia mengambil peluang, ya, daripada keadaan tersebut. Okey. Jadi kisah ini dia adalah asbabun nuzul kepada surah Al-Hasyr ayat 16. Okey. Hadis ini diriwayatkan dalam gambaran di mana yang lain, yang tadi saya sebut Bishis, ini gambaran yang lain yang kita akan bincangkan daripada Wahab bin Muhibbin bahawa ada seorang ahli abid yang beribadah di kalangan Bani Israel, dan dia orang yang paling taat, ya, paling dikenali, tekun beribadah pada zamannya. So zamannya dialah yang paling popular daripada sudut keimanan, ya. Jadi kita kata nak kata ulama ke, nak kata wali ke pun boleh lah, ya. Okey, sebab di zaman dia yang paling terkenal. Dan ada pula 3 orang saudara lelaki, adik-beradik lelaki, yang dia dipanggil untuk berperang. Maksudnya dia ada tanggungjawab, ya, terhadap negara, dia dipanggil untuk berperang, dan ada adik-beradik perempuan seorang. Jadi kat situ 4 beradik. Jadi 3 orang dipanggil perang, tinggal seorang perempuan. Jadi dia kata macam mana nak letak adik perempuan dia ni? Nak letak kat mana ni? Siapa yang nak jaga dia? Jadi itu baguslah nampak kelebihan dia bahawa lelaki pelindung kepada kaum wanita. Jadi fikir, maka diorang nampak abid ini tadi. Abid ini adalah calon yang sesuai untuk menjaga adiknya, sebab orang yang dekat dengan Allah sudah tentu dia mempunyai tanggungjawab yang besar, ya, mempunyai amanah yang tinggi, dia boleh dipercayai, dia jujur, ya, dia tidak akan melakukan khianat dan sebagainya. Dan mereka bersepakat seterusnya mereka meninggalkan kepada lelaki tersebut. Tetapi abid ini dia tak setuju pada asalnya. Dia kata tak nak sebab perempuan ini fitnah. Dia kata kalau ada perempuan ni maka fitnah akan terjadi. Dan kemudian dipujuk oleh 3 orang lelaki bersaudara itu. Jadi akhirnya bila dipujuk jadi dia pun rasa nak buat baik lah, kan orang dah minta berkali-kali ni, kita apa kata tu, kita tiba-tiba pula tolak, nanti kan orang ini rasa sedih lah kan. Jadi macam mana pula dia ni nak berperang ni nak menjaga negara ni kan, aku ni khidmat apalah, okey terima. So terima, tapi dengan syarat dia kata saya di lantai atas, awak di lantai bawah. Lantai tu maksudnya dia ada tingkat lah. Kan kita faham, ya, dia rumah-rumah ibadah ini dia bertingkat-tingkat. Jadi dia berada di tingkat atas, yang perempuan itu duduk di tingkat bawah. Dan kemudian bila sudah berlalu, maksudnya telah pergi lelaki itu, saudara dia, jadi dia kena jagalah kebajikan perempuan tu. Antara kebajikannya biasa adalah apa? Makanan, ya. Jadi makan dia, dan kemudian dia letak di tingkat 2. Jadi bila nak bagi makanan tu, dia letak dekat tingkat 2. Dia tingkat atas, dia tingkat 2, dia tingkat 1. Yang perempuan tu tingkat 1. So dia bagi ke tingkat 1. Jadi perempuan ni bila nak makan, dia kena keluar daripada bilik dia, pergilah ke ruang tingkat tersebut, ambil makanan. Jadi dia macam ada banyak stage. Okey. Dan kemudiannya syaitan ini, ya, tengok cara syaitan, ya. Perempuan boleh catat dah ni. Poin yang pertama, apa syaitan buat? Syaitan dia sabar je menghadap ahli ibadah tu, kemudian dia kipas perasaan abid ini rasa seronok melakukan kebaikan. Maksudnya
dia rasa tenang di bawah dalam rumah dia itu atau dalam biara dia itu, dalam tempat ibadah itu ada perempuan yang dia mengambil tanggungjawab daripada wali-walinya dan dia jaga, dia lindungi. Dia dikipas. Kipas ni macam bodek lah. Tapi kita tak perasan, kita tak nampak. Kalau orang bodek kita boleh tolak je. Tapi yang ini dia halus sangat. Dia punya kipasan dia tu. Dan kemudian dalam masa yang sama, bila dia kipas, dia wujudkan rasa apa? Dia rasa, risaulah kalau ada fitnah ni. Risaulah ada fitnah. Macam mana nak buat ni? Okay. So kalau boleh tak nak bagi perempuan itu dilihat oleh orang. Jadi kalau perempuan tu kerap keluar, apa jadi? Ramai orang nampak. So jadi dia kata apa? Nak mudahkan keadaan, daripada tingkat dia pergi ke bawah. Dialah pula yang pergi ke biara tersebut. Jadi pergi ke biara tu maksudnya pergi ke tempat kawasan ruang untuk kalau macam kita masjid ni, dekat pintu masjid lah. Dia bagi dekat pintu depan. So daripada makanan tu, daripada tingkat pergi ke pintu depan, dan daripada pintu depan dibawa pula ke pintu biliknya. Jadi dia dah pergi pula ke pintu biliknya. Sebab apa? Dua cara tu tadi. Dikipaskan dengan rasa, okey aku buat kebajikan. Yang kedua, perempuan ini fitnah. Perempuan ni fitnah, maka tak boleh bagi orang nampak. Nanti kan semua orang kata aku ni ada skandal pula dengan dia. Jadi dia ada rasa takut, ada rasa seronok. Dia ini psikologi tuan-tuan. Masya-Allah, syaitan ni sangat pandai psikologi dia ya. Dia ada satu teori sebenarnya dalam psikologi, apabila kita nak memotivasikan seseorang atau kita nak membuat satu gelombang perubahan, dia kena ada dua. Dua ini, yang pertama buat rasa takut. Contoh, seorang lelaki kita nak suruh dia panjat gunung dapatkan emas. Gunung tau, bukan bukit. Panjat gunung dapatkan emas dekat atas gunung tu. Maka kalau dia nampak emas, dia akan panjat tak? Mestilah panjat. Tapi kita nak cepat. Kalau nak cepat, kita kena wujudkan unsur benda yang menakutkan. Jadi yang menakutkan adalah contoh ada harimau daripada belakang dia. Jadi perjalanan dia akan lagi cepat. So bukan sahaja kehendak dia nak, tapi nak cepat. Ya. Jadi ini kerja syaitan. Dia bukan sahaja nak menjayakan, tapi dia nak percepatkan. Kita nampak sini weightage ahli abid ini dia sangat-sangat kuat kan, daripada sudut iman dia, ilmu dia dan sebagainya. Jadi dia pasang dua cara. Satu yang menarik dia dan satu lagi yang ada pushing factor. Jadi dia ada pulling factor, satu lagi ada pushing factor. So dengan itu tuan-puan, apa yang berlaku, jadi dengan dua perkara ini maka dia telah masuk pula ke bilik wanita tersebut. Ya? Jadi daripada tingkat ke depan biara, masuk ke pintu bilik dia, kemudian depan pintu bilik dia ada proses lama tau. Daripada pintu bilik masuk pula ke dalam bilik. So, masuk dalam bilik sebab apa? Sebab dalam hati dia pun bercakap-cakap lah, dia ni tetamu, nak layan tetamu, kita kena menghormati tetamu kan, nak mudahkan urusan dia perempuan yang lemah, macam-macam hujah keluar daripada hati. Semuanya baik tu, betul tak? Baik kan? Kita nak mudahkan urusan orang, siap lagi ada dalil, yassir wala tu'assir kan. Jadi nak mudahkan urusan ini, jangan susah orang. Kemudian bila tengok nanti ada fitnah, kita tak boleh nak memulakan sesuatu fitnah ni. Jadi kita kena hijab dia. Kita jangan expose dia dan sebagainya. Semua ada dalil, semua ada fakta di dalam Al-Quran, di dalam rujukan-rujukan. Jadi sebab tu memanglah sebagian ulama mengatakan bahawa kita sibuk baca Al-Quran, syaitan pun pandai baca Al-Quran. Syaitan kenal Allah, kita yang tak pernah nampak Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan itu lebih akrab dengan Allah. Jadi kita berhadapan dengan musuh yang sangat mengenali Tuhannya dan sangat mengenali diri kita. Jadi sebab itulah
kita perlu membuka luas hati kita ni untuk mengenali siapa musuh kita yang sebenar. Baik, next step, bila dia dah masuk ke dalam bilik, mulanya hanya memberi makanan. Ya, ini muka surat 37, perenggan yang terakhir sekali. Kemudian syaitan membisikkan kepada ahli ibadah kebaikan dan menganjurkan. Maksudnya dia membisikkan kebaikan-kebaikan tu. Oh, awak tempatkan dia tenang dah kan. Dia rasa tak ada macam takut-takut, tak rasa terasing. Dia rasa awak macam sebahagian daripada abang dia dengan adik-beradik dia. Bila tengok awak, dia mesti teringat. Macam tu lah. Lebih kurang dah macam setan lah pula kita ni kan. Dia memikir kan tu kan. Sama ya, dia punya pemikiran tu, Masya Allah. Jadi dan kemudian dia sebut apa? Andai engkau bercakap dan berbincang dengannya, tentu engkau akan dapat menjaganya. Jadi di sini sebut kerana dia dapat dimangsakan binatang buas, maksudnya keresahan hati perempuan tersebut, dia rasa tak selamat. Jadi bila bercakap-cakap kan rasa tenang, selesa dan selamat. Macam itulah tujuannya, supaya tak takut perempuan tu dan dia rasa tenang, dia rasa selamat. So mula-mula sebegitu. Jadi daripada menghantar-hantar, mengutus-ngutus, daripada jauh jarak dia tak ada penjarakan fizikal lagi. Dia dah lagi dekat lah pula kan, Masya Allah. Dan kemudian dia berbaik-baik dengan tetamu daripada tingkat atas ke tingkat bawah, daripada bilik buka bilik, dan akhirnya sembang. Sembanglah. Menyembang. Mula-mula sembang, tuan-tuan puan-puan, daripada tingkat atas lagi. Sembang dulu daripada tingkat atas, tengok yang dekat bawah. So maksudnya macam ada penjarakan masa menyembang tu. Dan bila sembang penjarakan, agak-agak ada masalah tak? Masalah tak dengar, betul. Tak apa dengar lah. Apa benda, okey tak apa. Kan? Mesti dia akan nak dengar lagi ataupun nak jelas dan sebagainya. Dan akhirnya daripada sembang tingkat atas, pergi sembang depan biara. Biara ya, depan biara ni. Jadi lagi dekat. Maklum suara pelan tak dengar. Daripada sembang depan biara, muka surat 38, sembang pula depan pintu. Jadi saya sebut sembang ni macam tak ada apa-apa rasanya kan. Tapi agak-agaknya lah, kalau ulama ni dia bincang pasal apa? Pasal hukum hakam, pasal akidah, ya, pasal tasawuf, pasal hubungan kita dengan Allah, pasal sejarah, apa yang kata tokoh-tokoh dahulu. Nak pula perempuan tu dengar dengan melopong contohnya kan. Bersemangat dia ni kan. Okey. Jadi kemudiannya seterusnya masuk ke bilik. Sembang lagi dekat, masuk ke bilik. Of course lah atas nama ilmu, atas nama ummah, masuk ke dalam bilik perempuan tu sampai petang baru dia keluar. Ini muka surat 38, senja baru dia keluar. Ini yang cerita siapa? Nabi ya. Nabi cerita Nabi Muhammad SAW. Muka surat 39, perenggan yang di atas. Maka syaitan terus mendatangi dan memujuk ahli ibadah itu sehingga dia berani memegang peha perempuan tersebut dan memeluknya. Ya. Jadi hubungannya makin rapat, akrab dan intim, maka berlakulah hubungan intim antara keduanya. Baik. Dan seterusnya mengandunglah wanita tersebut. Sampailah anak dalam kandungan itu lahir. Maksudnya dalam setahun lebih lah kan abang dia pergi tu. Peperangan tu memang kita tak tahulah berapa lama kan. Jadi tahun lah, makan tahun. Dan seterusnya bila begitu waktu ini bila dah mengandung, besar perut, lahir anak, maka syaitan meneruskan tipu daya dia. Tadi buat kebaikan ya. Okey. So sekarang ni atas nama kebaikan pula. Lagi sekali atas nama kebaikan. Dia kata macam mana dah berlaku macam ni, kita kena usahakan untuk tutup aib. Perempuan ni pun mesti malu. Tak nak maruah dia tercemar. Saya pun tak nak tercemar. Dan dia fikirkan lebih-lebih pada perempuan tu. Sebab lelaki dia tak bawa perut. Perempuan bawa perut. Jadi fikir lebih-lebih pada perempuan ni. Kenapa nak buat macam mana? Akhirnya demi nak jaga maruah, kena ada pengorbanan. Jadi dibunuhlah wanita tersebut sehingga syaitan juga mencadangkan supaya anaknya, bayi itu ditanam sekali. Ya, okey. So sekarang ini sudah berlaku apa? Pembunuhan.
Dan pembunuhan itu bukan satu jiwa, dia melibatkan 2 jiwa. Ya, okey. Dan kita nak ceritanya, syaitan akan galakkan kebaikan, kemudian syaitan akan wujudkan keresahan. Bila ada keresahan, stres tak? Stres. Ini memang kerja syaitan. Memang dia nak bagi kita stres. Ya? Okey, jadi dia wujudkan keresahan, ketakutan sehingga kita akan hilang pertimbangan. Kita buat sesuatu di luar batasan akal yang waras. Yang ini bunuh orang. Setengah yang lain bunuh diri sendiri. Ya, okey. Jadi bunuh pula ahli keluarga dan sebagainya. Maka berlakulah 2 pembunuhan dan kemudian ditanam, kuburnya ditandai. Tapi yang tengok benda yang sangat menyedihkan pada perenggan kedua sebelum akhir, line yang akhir tu, setelah dia bunuh, setelah dia tanam mayat tersebut, apakah Abid ini buat? Dia naik ke atas biaranya dan beribadah kepada Allah. Jadi ini orang yang beriman. Dia buat sesuatu yang dibenci, dimurkai oleh Allah, tapi dia tetap. Jadi kita fikir kata, Masya Allah, diri aku ni macam mana lah. Kadang-kadang kita buat dosa, kadang-kadang kita mengkhianati perjanjian kita dengan Allah. Dan kita rasa macam kita masih suci lagi, kita masih bersih lagi. Itu yang kena banyak muhasabah lah. Baik, akhirnya dengan takdir Allah, tidak berapa lama selepas itu, saudara lelaki perempuan itu pun pulang. Jadi 3 orang tu pulang. Jadi bila balik tu dia pun nak jemput saudara perempuan dia. Dan kemudian apa yang berlaku? Ahli ibadah itu menangis. Jadi ke sini, tadi risau, kemudian membunuh, betul kan? Kemudian dia mula berbohong. So bohong dia start daripada bila? Start daripada lepas dia kebumikan mayat tu, dia beribadah. Dia start berbohong dah tu. Okey. Dan di situlah berlakunya penipuan dan kepura-puraan. Jadi dia kata perempuan itu baik, wanita yang solehah dan sebagainya, tapi malang umurnya tak lama, tak panjang. Jadi saya telah kebumikan dia. Dia tunjukkanlah kuburnya. Jadi pada awalnya saudara yang bertiga ini dia sangat rasa sedih, dan dia menerimalah dengan hati terbuka. Lepas tu dia balik. Agak-agak syaitan setuju tak cara macam tu? Oi, belum habis lagi kerja aku. Orang tu dah berzina dah, Abid tu dah berzina dah, dosa besar tu kan. Membunuh dosa besar dah tu. Menipu bermuka-muka dah dosa dah tu. Dia boleh relax dah ke? Okey, dah habislah kerja aku. Tidak. Belum habis lagi. Jadi apa sebenarnya syaitan nak cari? Ni kita sama-sama cari, kita sama-sama temui apa sebenarnya syaitan nak, apa yang menjadi kepuasan pada dia. Kita dah buat dosa banyak dah ni kan, tapi dia tetap tak puas hati. Maka syaitan muncul di dalam mimpi 3 orang adik-beradik tu. Dan dalam mimpi itu syaitan menyerupai seorang yang musafir, Dia tanya, kamu ini berapa orang adik-beradik? Jadi cakaplah ada 4 orang adik-beradik. Di mana yang perempuan tu? Kenapa tidak nampak, tak kelihatan? Mesti kamu rasa rindu. Macam itulah, sebab maklumlah dah bertahun tak jumpa adik kan. Balik-balik datang adik pula meninggal dunia. Jadi dia muncul dalam mimpi tu dan dimomok-momokkan rasa rindu dan sebagainya, dan dikatakan bahawa adik dia dah meninggal dunia sewaktu di dalam perlindungan so and so lah Abid ini. Jadi dia pun bagi idea. Dia kata mungkin lelaki itu tak boleh dipercayai. Dia wujudkan rasa syak wasangka. Dia kata tak boleh dipercayai. Mana-mana lelaki pun kalau nampak perempuan, adik perempuan kamu yang cantik itu, dia tak boleh nak lepas pandang. Mulalah kan. So akhirnya tuan-tuan perempuan, bila diorang bangun daripada tidur, bercerita, saling-saling bercerita sesama adik-beradik ni. Dia kata dia pun mimpi yang samalah. Samalah, kenapa sama? Nampak? Kenapa sama tu? Itu rantaian network syaitan tu. Jadi dia sedang membelit kita dengan dia punya jalinan network. Dia ada perancangan dia, dan perancangan ni dalam bentuk logik fikiran. Kita fikir secara logik lah kan. Kita tinggalkan ni adik kita dengan dia pun lelaki biasa juga walaupun dia Abid. Jadi dia analisa semula.
Dia start analisa semula tiga-tiga orang ini, kemudian dia cuba bangkitkan Sixth Sense. Kenapa kita tiga-tiga mimpi sama-sama ni? Sixth Sense. Kita kan dah berjuang untuk negara, kita dah berkorban untuk negara, kita rela ni untuk mati ni demi negara kita, demi agama kita. Mesti Allah akan menjaga kita dengan nama Allah tu. Allah akan melindungi kita. Dan Allah tidak akan menganiaya orang-orang yang zalim. Tantang kita terzalim. Sebab itulah kita sama-sama mimpi. Logik ke tak logik? Tu dah perangai setan lah tu kan. Dia idea tu Masya Allah, tuan-tuan perempuan. Dan kemudian, jadi dia rasa apa? Ni firasat ni. Apa kata kita cek balik. Jadi tiga beradik itu pun bangun, jalan dan pergi berjumpa dengan Abid itu tadi. Dan mereka membuat keputusan lah bertindak untuk membongkar jenayah tahap VVIP. Okay. So kita translate bahasa-bahasa sekarang ni. Bila dah bongkar jenayah yang tahap-tahap gaban dia punya ni, okay, jadi kemudiannya Abid itu mengaku. Jadi adalah sebahagian, kalau ikut riwayat tu, macam ada cebisan bukti kain wanita tersebut. Jadi bila dilihat, dia digali semula, memang ada bayi dan juga ada adik dia. Okey. Dan kemudian dia pun menuntut pengadilan. Adalah dia punya mahkamah keadilan dan sebagainya, muka surat 41. Dan dijatuhkan hukuman. Jadi dibuat pengadilan, ada pengakuan dan kemudian hukumannya adalah hukuman bunuh. Okey, maka terbunuhlah ahli ibadah tersebut, Abid itu. Okey, puas hati dah syaitan? Belum. So, bukan terbunuhnya anak Adam, itu dia punya matlamat, target dia, bukan. Okey, apa target dia? Baik. Dan syaitan sewaktu Abid itu terikat tangannya. Dan waktu dia hopeless. Syaitan menemuinya lantas berkata, orang yang hopeless ni, dia biasanya lah orang hopeless ni, dia pantang nampak peluang. Dan dia nampak, dia tahu dia dah salah, dia nak membebaskan diri dia. Dan peluang itu biasanya dua je. Peluang syurga ataupun peluang neraka. Dua peluang je. Baik. Maka syaitan pun menghulur peluang dia. Dia pun cerita, dia kata sebenarnya akulah yang menggoda kau. Dia dah putus terang ni. Dengan kehadiran wanita itu, engkau yang buat mengandung, engkau membunuh dia, kau bunuh pula anak dia. Dan sekarang ni apa pilihan kau? Dia kata aku boleh bantu kau. Tapi dengan syarat, engkau harus sujud dan tunduk padaku. Itu syarat dia. Nampak ya, syaitan ni dia betul terang tau. Akulah tipu kau, akulah goda kau. Tapi dia offer lagi penipuan. Dan kita manusia, Abid ini, sebab apa? Sebab kita fikir kita nak cari jalan keluar, kita nak keluar daripada bebanan masalah ini, kita tak nak tanggung. Kita rasa tamak pada peluang. Apa akan berlaku? Dia pun terima. Dia terima. Dan syaitan ni menipu kan? Dia cakap, dia offer je. Yang kau ikut siapa suruh, dia kata. So, dia pun ikut, terima, maka ahli ibadah itu menyatakan kekufurannya kepada Allah. Allahu Akbar. Ya. Baik, dan kemudian syaitan laknatullah itu meninggalkannya begitu saja dan membiarkan orang menghukumnya, yakni menyalibnya. Dan kerana peristiwa ini, Allah mengingatkan kita dengan menurunkan ayat 16 surah Al-Hasyr. Okey, jadi ini asbabun nuzul turunnya surah Al-Hasyr ayat yang ke-16. Mari kita lihat apakah terjemahan, kalau ada ayat Al-Quran tu boleh buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamatsali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Wow, sentap. Sangat sentap Yang ke-16, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kamasali maksudnya seumpama. Seumpama apa ni Seumpama.
Seumpama kama salis syaitan, seumpama syaitan. Siapa yang seumpama syaitan? Jadi rupanya ini dia refer kepada ayat sebelumnya, iaitu kembali kepada orang-orang munafik. Jadi orang-orang yang munafik itu, dia sama pujukan mereka ni, pujukan munafik ini sama dengan pujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia. Ni kisah ni lah. Apa yang dikatakan? Berlaku kufurlah engkau. Yang maksudnya, kau ikut aku je lah. Tak payah ikut Allah. Dan Allah tak tolong kau pun pada saat-saat begini. Aku yang ada di depan kau, maka aku akan membantu kau. Kau nak ikut siapa? Nak ikut Allah yang tak kunjung tiba, atau kau ikut aku? Jadi dia pun kufur. Bila dia kufur, maka dia kata apa? Apa kata syaitan? Syaitan sebut, qala inni bari'um minka. Syaitan kata sesungguhnya aku tak ada kena mengena dengan kau. Engkau sendiri aku tak ada kena mengena dah. Bari'um mink. Bari' ni macam bir, sesuatu yang bersih, suci, tak ada kena mengena pun. Aku cuma cadang aja. Yang decide siapa? Engkau. So siapa yang suruh ikut aku? Jadi dia kata aku tak ada kena mengena dengan engkau. Kerana apa yang lagi sedihnya, inni akhafullah. Sesungguhnya aku ni walaupun syaitan, aku takut pada Allah. Rabbal alamin, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Perempuan, kita sedang berhadapan dengan syaitan yang sebenarnya takut pada Allah. Tapi kedegilan dia, kedengkian dia yang sangat tinggi. Jadi ini adalah dialog yang Allah rakamkan di dalam surah Al-Hasyr buat peringatan pada kita semua. Jadi pada saya perempuan, kita banyak buat kebaikan, kena banyak betulkan niat. Kalau kita rasa kita banyak buat kebaikan ni kan, kita betulkan niat, selalu betulkan niat dan sentiasa mengharapkan Allah terima amalan tersebut. Jadi tengok ni Abid ini, bayangkan dia punya ibadah dia, ilmu dia, masa dia lagi kan, kemudian khidmat bakti dia hancur macam tu je sebab dia dah jadi kufur. So apa target syaitan sebenarnya bila dia menghasut kita? Target dia adalah kufur. Kufur ini adalah suatu perkara di mana kita akan berlaku ingkar dan juga kita tak nak iktiraf Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sangatlah berhati-hati tuan-puan, kalau kita dilanda masalah demi masalah demi masalah, perkataan yang cakap macam ni, apa salah saya? Dosa apa yang saya dah buat ni sampai Allah bagi saya macam ni? Oh, bahaya perempuan. Yang itu tu kita takut kan, kita macam garisnya itu, kita macam seolah-olah macam, kenapa Allah buat aku macam ni? Kan? Jadi kita kena istighfar balik dan fikir balik. Hidup kita ni untuk apa sebenarnya? Hidup kita bukankah ini ujian? Jadi bila ujian itu ada satu kemahiran Allah nak bagi, ada ganjaran. So kalau nak senang lenang, jangan duduk kat dunia. Terus pergi ke syurga. Tapi kita dah berakad dengan Allah bahawa kita sanggup terima untuk berada di atas dunia ini. So bila ujian datang, terima dengan lapang sebab ini peluang keemasan untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So cara macam mana nak dekat dengan Allah? Bersabar, bertabah dengan ujian. Hadapi dengan rasa syukur. Lihat dia punya kelebihan. Sebab Allah dah sebutkan dalam surah kemenangan itu. Yang apabila iza ja'a nasrullah, kan, bila datang sesuatu kemenangan itu, Allah akan memberi satu bukaan yang sangat-sangat bagus. Dan juga al-insyirah, alam nashrah laka sadrak tu kan. Jadi Allah sebut inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Jadi dua kali kelebihan nikmat faedah yang Allah akan berikan pada kita. So kita percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan, syarah dan tahqiq dia muka surat 42. Di sini dijelaskan bahawa, kita tengok analisa kembali kisah dia. Peringatan yang pertama, manusia yang berpegang teguh kepada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW tidak akan mudah-mudah dihasut oleh hasutan syaitan dan iblis. Kerana apa? Kerana hati mereka itu menjadi kuat dan tidak mudah untuk dicerobohi oleh godaan syaitan. Jadi antara senjata kita nak melawan syaitan ini adalah kita kena amalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, perempuan, cuba tengok balik cerita tadi. Apakah step pertama yang mereka tak ikut sunnah Nabi? Sunnah ini cara ya.
Step pertama. Tak apa, saya tanya saya jawab. Step pertama yang tak ikut sunnah Nabi, meninggalkan adik dia dengan lelaki yang bukan mahram. Dia daripada awal lagi tu sudah tak ikut dah peraturan Islam. Ya. Jadi kalau dia ikut peraturan tersebut, dia boleh pilih, dia cari perempuan-perempuan lain ke, kan, ibu-ibu angkat ke, apa ke, boleh pilih. Tapi dari awal lagi, the first step dia sudah silap. Jadi kalau kita nak kata ni adik-beradik, dia punya angkara lah juga, kan, adik-beradik lelaki tu punya angkara juga. Okey, jadi sebab bila kita tak ada wali dan sebagainya. Baik, ya. Next adalah manakala manusia yang hanya mengikuti nafsunya tanpa ada apa-apa pegangan, maka manusia ini menjadi satu objek yang mudah untuk diperalatkan oleh syaitan. Kerana hati mereka mudah dicerobohi dan dikuasai oleh syaitan. Baik, macam mana tak nak ikut nafsu? Sebab nafsu ini kita punya keinginan, kan? Okey, tapi keinginan itu mesti kena ada filter. So filter dia, tuan-puan, ada dua. Pertama adalah innamal a'malu bin niat. Bukan innamal a'malu bin nafs. Setiap amalan itu bukan kerana nafsu, tapi setiap amalan itu kena dengan niat yang jelas. Apa matlamat kita? Bukan ikut selera kita, bukan ikut kita punya perasaan dan ikut nafsu kita. Yang kedua adalah caranya muhasabah. Bila dah buat tindakan, fikir balik. Allah terima tak ini sebagai satu ibadah? Ataupun ada unsur-unsur yang Allah akan tolak balik dan benda itu membawa padah pada diriku. Bukan ibadah tapi jadi padah pula pada diri sendiri. So dua perkara untuk kita mengawal nafsu kita. Niat yang jelas dan satu lagi muhasabah. So daripada sini kita lihat yang Abid ini tadi, niat dia, muhasabah dia, kan, macam muhasabah ni macam kurang, kan? Niat dia mungkin ada, oh saya nak yasir wala tu'asir, daripada tingkat pergi ke pintu daripada pintu bilik lah pula, kan? Jadi dia setiap amalan itu memang ada niat dia yang baik, tapi dia tidak bermuhasabah. Jadi muhasabah balik, apa implikasi dia, apa kesan dia ini, kan? Jadi kita kena ikuti. Memang Masya Allah kalau bab niat tu subhanallah akan ada lah, tapi bab muhasabah ni kita kurang. Jadi cubalah kita buat muhasabah balik, tengok balik. Lepas tu itu yang akan membawa kita istighfar, tuan-puan. Kita akan rasa tak ada apa-apa kita ni, buat baik apa pun tak ada apa. Ini semua milik Allah, ini semua kepunyaan Allah, kan. Jadi apa yang aku lakukan ni kalau Allah terima, sangat-sangatlah bermakna dalam diri kita. Lepas tu kalau kita rasa macam aku tetap memerlukan bantuan orang, itu menandakan bahawa lemahnya diri kita, kan. Di situ kita mohon lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya adalah kisah panjang lebar ini memberikan kita peringatan yang sangat tegas bahawa amalan kita yang baik setara mana sekalipun masih belum terselamat daripada ujian dan godaan iblis, dan ujian tersebut boleh datang dalam bentuk-bentuk yang tidak terjangkau di akal kita dan amat licik pula, ya. Kadang-kadang datang daripada budak kecil. Kan budak kecil habis orang kata tu dua rumah tangga bergegar, hanya kerana cucu atuk dengan nenek pula bermasam muka, kan, kemudian terheret sama mak ayah dia, ya. Jadi dia benda-benda yang kecil je, memang tak terjangkau di akal. Kisah ini menunjukkan syaitan memujuk dengan berbekal perangkap kebaikan, iaitu berbuat baik dan pahala, namun sedang disasarkan kebaikan dan pahala itu kepada dosa. Baik, puan-puan, tuan-tuan yang dikasihi, rupa-rupanya syaitan ini dia target. Dia dah list down dah. Kita tahu kan yang lepas namanya Corin, kan? Dia dah list down, dah senaraikan dah. Satu hari berapa kebaikan kita. Kita tak kira, kan? Kalau kita kira, kita berkira-kira pula jadinya, kan? Tapi dia dah senaraikan. So setiap satu amal kebaikan itu dia lock. Dia lock maksudnya dia masih lagi unfinished business. Selama mana dia tak hancurkan amalan kita. Jadi dia akan cari jalan supaya amalan-amalan itu being checked sebab dah selesai. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala kata, bila satu amalan kebaikan, Allah bagi berapa pahala dia?
10. Jadi kerja dia orang berat sikit lah. Kerana kasih sayang dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Next adalah, kerana itu kita perlu sentiasa tidak mendabik dada dengan ilmu dan amal yang dilakukan. Yang ini kita say no to riak. No to riak, ya. Malah sentiasa merendah diri dan memohon daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istiqamah sehingga ke akhir hayat. Ya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam muka surat 43, Innal abda la ya'malu fima yaran nasu amala ahlil jannah wa innahu la min ahlin nar wa ya'malu fima yaran nasu amala ahlin nari wa huwa min ahlil jannah wa innamal a'malu bi khawatimiha. Sungguh ada seorang hamba ini yang menurut pandangan orang ramai mengamalkan amalan-amalan penghuni syurga. Jadi kita tengok, ya Allah, memanglah menawar, mukanya bercahaya. Ini nampaklah dia ahli syurga di wajahnya, kan? Namun berakhir menjadi penghuni neraka. Sebaliknya, ada seorang hamba yang menurut pandangan orang ramai melakukan amalan-amalan ahli neraka, namun berakhir dengan menjadi penghuni syurga. Selalu kena kutuk, selalu kena maki. Nampak orang ni je neraka ni, kan? Confirm, kita kata. Rupa-rupanya Masya Allah, Allah sebut dia adalah akhir kematian dia itu, dia merupakan penghuni syurga. Sungguh amalan itu dilihat dari akhirnya. Jadi tengok pengakhiran dia itu bagaimana. Dan kita tak tahu pula, kita tak boleh nak judge. Puan-puan, kalau akhirnya kematian seseorang itu sujud, kita tahu tak dia sujud pada siapa? Kita tak boleh kata, ya Allah, memanglah kita bolehlah. Orang kata tu memujinya, kan, sebut benda yang baik, mendoakan dia dan sebagainya. Tapi belum tentu. Hanya Allah sahaja yang tahu. Yang kalau kita cerita tadi itu, ahli abid itu, di dalam riwayat yang lain, dia baru tundukkan sikit aja kepala dia tu nak sujud. Dan waktu itu Allah tarik. Ya. Jadi tuan-tuan, perempuan, pengakhiran dia bagaimana, ya? Okey. Dan mungkin kita nampak pula seseorang itu ni, tengok ulama ni mati macam mana, mati tangan dia menjangkau-jangkau macam nak pegang semua benda. Memang ada kisah macam tu, kan? Tak pernah dengar? Oh, tak pernah dengar. Waktu dia sakaratul maut, ya, dia pergi tepi, semua orang, anak menantu semua kena tepi-tepi, macam bersilat-silat lah bagai, kan? Tapi kita tak tahu, mungkin dia bersilat dengan siapa? Dengan syaitan. Sebab dia sahaja yang tahu apa yang syaitan sedang cakap. Tapi waktu itu memang tak ada daya dia kecuali dia menepis. Jadi kita tidak boleh nak kata, ya Allah, teruklah kematian dia. Kita tak boleh menghina macam tu. Kita cuma sekali lagi mendoakan saja yang baik buat mereka, ya. Jadi we are not here to judge people. Kita bukan judge, ni kerja Allah. Dan jangan kita menghukum. Sebab tu saya kadang-kadang I feel annoyed myself bila ada orang tanya, Ustazah, apa hukumnya suami yang begini-begini? Okay, suami pula, apa hukumnya Ustazah? Isteri dia, kalau isteri begini-begini. Kau nak mencari hukum je pasal. Carilah kaedah ke, cara ke macam mana, Ustazah, saya ni nak lembutkan hati suami saya. Macam mana Ustazah, saya nak lembutkan hati isteri saya. Ya, jadi seronok sikit kita nak bagi ni, apa hukumnya? 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu saya tengah marah. Okay. Kita fahamlah, oh dia tengah marah. Okey. Baik tuan-tuan dan puan. Seterusnya di sini right. Kita sebut riak tadi, kan? Jadi bila kita sebut riak muka surat 42 tadi, antara checklist amalan-amalan kita tu tadi, yang syaitan dia lock untuk pastikan amalan kita itu terhapus, dia gunakan bom. Jadi bom dia bukan bom macam di Beirut tu, ya. Bukan macam di lab macam tu. Itu berapa tan tu, kan. Okay, bom dia sangat simple. Sebab itu yang paling simple yang dia ada, bomnya berbentuk riak. So bila kita nak riak ni macam kita tunjukkan pada orang dan kita berbangga. Itu adalah hasil kita, tuan-puan. Tapi jangan pula kita mengatakan semua orang yang tunjuk itu adalah riak. Itu jadi menghukum. Itu bukan kerja kita. Sebab sebahagian daripada orang yang berbuat baik ini di hadapan orang, dia boleh memberikan impak pada orang lain macam idea, ilham.
untuk buat benda baik. Jadi kalau kita nampak orang macam tu, jangan pertikaikan apa yang dia buat. Ini riak ni. Malah kita sepatutnya terus cepat ikut. Okey, dia buat baik. Aku pun nak buat baik juga. Apa yang lagi yang boleh aku buat baik? Okey. So sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengajar kita dalam satu hari 5 kali dia train jiwa kita, dia train lisan kita. Sebab ialah lisan dan juga hati kita ini membawa kepada tingkah laku kita. Apa yang ditrain sewaktu dengar azan. Bila dengar azan tu kan, kita sambut kalimah azan pada setiap sentence itu dengan kalimah yang sama. Tapi apabila diajak kita untuk melakukan amal ibadah, kita akan jawab la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya melainkan dengan Allah. So nak sedarkan diri kita itu supaya kita jangan riak. Pergi jalan, pergi masjid kan. Tu satu nikmat daripada Allah. Allah yang rezekikan tu. Jadi kita rasa bersyukur. Kata, ya Allah, aku berjalan pergi masjid ni. Tak ada daya, tak ada upaya. Ini semua adalah izin daripada-Mu, ya Allah. Ada daripada kita? Tak ada. Itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malah bila kita nampak ada ruang peluang Allah bagi, itu juga nikmat daripada Allah. Setengah orang sibuk. Pandang masjid ni meleleh air mata dia. Sebab dia tak boleh pergi, tak sempat. Dia diikat dia dengan urusan itu, urusan ini, urusan itu, urusan ini. Dia lambai dari jauh je masjid. Entah dia punya lambaian itu Allah terima. Kan, kita tak tahu tuan-puan. Ya? Bila nampak masjid tu pandang aja, tak tertoleh dia ni. Sebab dia kata bila dia nak sampai ni? Bila dia nak sampai ni? Jadi di situ juga menunjukkan la haula wala quwata illa billah. Nabi suruh sambut. Dan itu satu untuk amal ibadah. Kemudian ke arah kejayaan. Ke arah kejayaan pun kita sahut dengan la haula wala quwata illa billah. Sebab dua ni, amal ibadah dengan jalan-jalan menuju kejayaan adalah dua perkara yang akan di-lock oleh syaitan. Amal ibadah dia akan lock, setiap langkah kejayaan juga dia akan lock. Dia nak pastikan benda itu terhapus. Dan salah satunya dengan bom jangka yang paling simple, yang paling mudah, iaitulah riak. Ya? Okey. Dan kita lihat muka surat 43, daripada hasil kisah yang kita baca tu tadi, syaitan sebenarnya dia telah menggemblengkan usaha perancangan dia, strategic planning dia pada jenis dosa yang berangkai. Okey, dia bermula daripada berdua-duaan tanpa ada mahram. Okey. Kemudian dengan zina. Lepas tu dia membunuh. Kemudian dia menipu, ya. Kemudian dia tertipu. Maksudnya dia menjadi kufur. Ya. Okey, jadi semoga Allah menjauhkan kita daripada keburukan seperti itu. Baik. Tuan-tuan puan-puan, kita muka surat yang ke-44, bab yang ke-8 insya-Allah. Ni jangkaan saya, kita bahagian satu kita habiskan ya hari ini. Baik, berkata Imam Jauzi, yang ini kisah Nabi Nuh bersama dengan iblis. Dia memang ada tuan-puan ya, kisah-kisah Nabi dengan antara Nabi Idris ya, dengan iblis pun ada ya, tapi Nabi Idris dia bijak. Dan kemudian kisah Nabi Nuh bersama dengan iblis. Alright. Saya baca dia punya terjemahan. Imam Al-Jauzi mengatakan tatkala Nuh alaihi salam sedang naik perahu, beliau melihat seorang lelaki tua, yakni jelmaan iblis, yang sebelumnya tak pernah dilihatnya. Ni tak pernah dilihatnya lah. Cakap Salwa tadi, dia tak pernah ikut nampak saya pakai mask kat luar. Ya, dia dah bagi demonstrate macam mana nak bersihkan. Yang ini air, dia kata. Yang ini liquid. Beza tu air dengan liquid dah sama kan. Tulis nama. Okey, dah siap tulis nama tu. Saya dah nak masuk dewan tu. Ini siapa? Kenapa nama dia sama dengan Isfadiah? Dia cakap. Rupanya dia tak perasan saya. Saya duk ingat dia perasan, saya pun terlupa saya pakai mask kan. Saya tak cakap lah kat Salwa, apa khabar kan. Ini siapa? Ya Allah, rupa-rupanya Ustazah dah sampai, dia kata. Masya Allah. Comel aja. Okey. Jadi Nabi Nuh AS pun bertanya, apakah yang mendorongmu masuk ke kapal ini? Dan orang tua itu menjawab, aku masuk ke mari untuk mengambil hati sahabat-sahabatmu besertaku supaya menyertai tim dia dan membiarkan jasadnya bersamamu. Masya Allah. Naik atas kapal tu, jasad aja duduk
dengan, bukan mati, bukan ini bukan malaikatul maut, bukan. Maksudnya jasad saja. Nabi Nuh hanya nampak sahabat-sahabat dia pada jasad, tapi roh dia bersama dengan syaitan. Agaknya kenapa? Ni kapal yang terselamat tu kan. Sebab di matanya dia nampak banyak orang-orang kufur yang bergelimpangan termusnah. Apa hati dia ada? Oh, ria. Nasib aku ikut si Nuh ni. Kan? Itulah degil sangat. Ni padan muka dia orang semua. Jadi itu benda yang paling mudah, tu bom jangka yang paling mudah dipasang oleh iblis dan syaitan. Maka Nabi Nuh AS membalas, keluarlah wahai musuh Allah. Dia takutkan Allah, tapi dia adalah musuh Allah. Iblis berkata, aku akan merosakkan manusia dengan 5 perkara. Tengok angkuhnya dia. Dan aku akan memberitahumu 3 daripadanya. Dia kata dia ada 5 perkara yang boleh musnahkan kita, dan dia akan sebut 3 daripadanya. Dan aku tidak akan sama sekali memberitahu 2 yang lainnya. Dan kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh AS, jangan terima offer dia. Nampak? Syaitan punya offer jangan terima walaupun sikit. 3 tu tolak, kita nak 2. Macam itulah. Maka iblis pun menjawab. Sebab itu wahyu daripada Allah, maka dia kata dengan 2 perkara itu aku merosakkan manusia, dan keduanya, apakah dia? Dan keduanya tidak akan pernah berdusta. Jadi ini adalah 2 weapon yang digunakan oleh syaitan selain daripada saya sebut bom jangka tu tadi kan, apa benda dia? Iaitulah tamak dan juga dengki. Jadi 2 benda ini dia merupakan satu jarum yang sangat halus yang mudah sekali diterima oleh manusia. Hatta para pengikut Nabi juga yang berada di dalam kapal Nabi Nuh. Dia gunakan 2 benda ni saja. Satu tamak, satu dengki. So tak fahamlah, kita ni tak tamak rasanya, dengki pun tak kita rasa kan. Belum tentu kita selamat. Cuba tengok sini. Kerana dengkilah aku dilaknat dan aku menjadi syaitan yang terkutuk. So syaitan ni, iblis ni, dia dengki dengan siapa? Dengan Nabi Adam. Dengan anak Adam keseluruhannya. So kadang-kadang diorang yang selamat itu, dia pun boleh dengki sesama dia. Tengok siapa yang paling rapat dengan Nabi Nuh. Kenapa pula aku ni Nabi Nuh tak tanya, tak cerita. Kan Nabi Nuh kan dia ada kawan-kawan yang akrab, tak silap saya 7 orang. Kawan-kawan yang akrab, dan kemudian daripada 7 orang ini, 3 daripadanya dibuat berhala. Itu sampai kemudianlah kepada zaman Nabi Muhammad SAW, berhala itu dipegang dan disembah. Jadi dia asalnya daripada orang yang soleh zaman Nabi Nuh. Baik. Kemudian kerana dengki aku dilaknat dan aku menjadi syaitan yang terkutuk, dan kerana tamak aku memberi kesempatan kepada Adam alaihissalam, lalu aku menggodanya sehingga dia dikeluarkan daripada syurga. Baik perempuan, apa yang tamaknya Nabi Adam ni? Dia sebab dia nak duduk di syurga. Dia tahu pergi ke bumi ini adalah satu kehidupan yang sangat membebankan dan susah serta payah. Jadi bila dia dapat tawaran makan buah khuldi tu, yang dia pun macam, kan Allah kata ini buah terlarang. Itulah sebab, kata syaitan tu kan. Terlarang kerana engkau ni untuk bumi. Kau ni dicipta untuk ke bumi. Tapi kalau engkau ambil buah ni, kau akan berada di syurga ini selama-lamanya. Dan dia pun subscribe to the promise. Dia pun ambil, dia makan. Rupanya lagi cepat turun ke bumi. Jadi tuan-tuan perempuan yang nak tunjukkan bahawa tamak kita ini, kita rasa macam, cukuplah, nak lagilah. Sehingga kita terlupa matlamat yang sebenar. Tapi kalau kita recall balik, dia ingat, okay, what is the purpose of my creation? For this earth. Jadi kat situ kita akan rasa. So kalau sekarang ni, what is the purpose of your creation? Ni temporary world. So I'm going to the everlasting ni pula. Tapi saya kena accomplish my assignment. Jadi dengan itu kita akan sentiasa boleh fikirkan balik niat kita. Niat aku ni kerana Allah kan. Jadi memang dia panjanglah dia punya network dia tu. Tapi insya-Allah itulah perkara yang boleh memengkang kita ya. Baik.
Dan syarah dan tahqiq dia ada dua perkara yang boleh merosakkan dan menjahanamkan manusia ke arah lembah kejahatan, iaitulah tamak dan juga dengki. Okey. Dan ini diberitahu sendiri oleh syaitan kepada Nabi Nuh alaihissalam ketika peristiwa azab banjir besar yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Nuh kerana keengganan dan kesombongan dalam menerima dakwah yang dibawakan oleh Nabi Nuh alaihissalam selama berapa tahun, puan-puan? 950 tahun, ya. Jadi Allah telah menimpakan ke atas umat Nabi Nuh alaihissalam banjir yang amat besar dan dahsyat sehingga menenggelamkan seluruh umatnya, termasuklah isteri Nabi Nuh dan anaknya. Dan kisah ini dinukilkan sendiri di dalam Al-Quran. Baik. Maksud tamak adalah kehendak yang melampau-lampau sehingga sanggup mengetepikan hukum hakam. Ya. Okey, kita rasa macam alah orang ni hulu sikit je. Itu rasuah tu. Contoh ya. Jadi syaitan telah menusukkan jarum halus iaitu tamak kepada Nabi Adam alaihissalam sehingga sanggup melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kisah Adam alaihissalam dan iblis ada disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Baik, hasad dengki bermaksud seseorang yang mencemburui dan menginginkan keruntuhan dan kehancuran nikmat yang dimiliki oleh seseorang lainnya. Ada ditimpa musibah lah jiran kita tu, leganya rasa puas. Tiba-tiba lah pula kan. Itu ada rasa hasad dan dengki. Tapi ada satu sifat ni, dia macam dengki, macam hasad. Tapi dia bukan hasad dan dengki. Nama dia ghibtah. Ya. Ghibtah ni bermaksud iri hati tapi pada perkara yang dikurniakan oleh Allah dan dia nak macam tu juga. Jadi dengan kata lain, ghibtah ini adalah motivasi dan inspirasi. Dia inspired by other people. Dia terinspirasi dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah dan dia nampak ini merupakan satu teladan yang sangat baik. Dan dia sebut kalau aku tak jadi macam dia, aku akan jadi orang yang merugi. Yang ini bagus. Yang ini dipuji oleh Islam. Jadi Masya Allah tengok ya, Allah dia menghalang kita sesuatu, Allah always give us alternative. Dia bagi kita pilihan. So tamak tak boleh, dengki tak boleh, tapi ghibtah boleh. Ya, jadi itu cara kita mengawal nafsu kita. Jadi hukumnya harus jika berkaitan dengan urusan dunia sehingga jatuh kepada hukum sunat jika dia berkaitan dengan hal-hal ibadah. So kalau misal kata nak sedekah baik kan, bagus, kita tengok siapa di kalangan masyarakat kita dekat USJ ni yang boleh kita ikut. So kita angkat dia jadi teladan kita, senyap-senyap kita admire dia. So benda ini adalah harus hukumnya. Malah kalau dalam bab amal ibadah, kita tengok mungkin imam ke, Tok Bilal ke, ustaz-ustaz ke kan, tengok ibadah dia begini kan. Jadi kita rasa macam bestnya nak ikut. Yang ini hukumnya boleh jadi sunat. Jadi dia boleh naik sampai ke layer tersebutlah, which is sangat-sangat bagus ya. Okey. Baik, sebelum berakhir saya nak kongsikan apa kata seorang ulama yang bernama Abu Lais As-Samarkandi tentang tipu daya syaitan. Baik, tipu daya syaitan ini ya, dia mempunyai 4 kategori. Tadi kita tahu dah senjata-senjata dia kan. Tapi tipu daya syaitan ini dia datang dalam 4 bentuk. Tapi semuanya dia datang daripada syaitan. Jadi syaitan ni dia ada macam rangkaian dia. Jadi rangkaian yang pertama adalah dunia. Jadi dunia keseluruhannya ini, selok-beloknya tu, dia dalam genggaman syaitan. Dia tahu, dia study. Dia ada orang yang berpengalaman yang hidup pada zaman Nabi Adam sampai sekarang tak mati-mati lagi. Ya? Okey. Jadi dia ada rujukan besar dia. Dia ada tuan besar, tuan guru besar dia. Ya? Jadi dia tahu semua yang ada di dalam dunia ini. Dan dunia ini akan menjadi fitnah kepada manusia yang mengikat ataupun asyik dengan nikmat dunia. Okey. Yang kedua, syaitan akan mempergunakan hawa nafsu keinginan kita. Okay. Yang ketiga, syaitan sendiri dalam bentuk yang ghaib. Jadi yang ini yang kita dengarkan, syaitan tu dia boleh melalui darah. Okay. Kalau sekarang kita tak panggil darah sangat, kita panggil hormon. Dalam hormon-hormon yang tertentu. Dan hormon itu datang daripada makanan. Kena makanan tak bagus, hormon yang tak bagus pun keluar. Dan hormon juga datang daripada kita punya kebiasaan. Okay, so kebiasaan kita ambil dadah. Lama-lama dia yang kita panggil
hormon apa? Oksitoksin, dopamin. Macam tu kan. Hormon dopamin. Dia ada hormon begitu. So sama juga bila menyentuh, bila kita sentuh dia ada oksitoksin. Bila keluar oksitoksin dan sebagainya ke ataupun dopamin ke apa ke, dia nak tambah daripada satu part ke satu peringkat yang lain pula. Okay. So itu kena cerita pasal hormon. Dia orang belajar sains ni, ahli sains ni, syaitan ni. Okay. Kemudian yang keempat adalah syaitan daripada sudut manusia. Jadi manusia, sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Hasyr ayat 16 tadi, Allah sedang merujuk ya manusia-manusia yang dipanggil orang-orang golongan yang munafik. Jadi golongan yang munafik ini dia mengikut cara dia sama, sampel, pattern syaitan. Iaitu dengan kata pujukan, tawaran, kadang-kadang ugutan, kadang-kadang paksaan, penyiksaan dan sebagainya. Okay. Akhir sekali tuan-puan, saya bentangkan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dia menyatakan bahawa syaitan ini, dia bila nak masuk dalam hati kita, dia akan menggunakan 10 pintu. Jadi dia akan berusaha untuk mengasak 10 pintu besar ini. Jadi pintu ini memang pintu yang akses yang sangat-sangat digunakan, sangat-sangat licik digunakan oleh syaitan. Okey. Baik, apakah 10 pintu ataupun 10 akses untuk syaitan ini? Yang pertama adalah hasad dengki tadi. Yang kedua adalah tamak. Kita dah sebut hasad dengki dan tamak tadi kan? Okey. Yang pertama hasad dengki, yang kedua tamak. Yang ketiga marah. Yang keempat, saya takut nak sebut ni. Yang keempat ni. Sebab takut salah faham. Tapi, ya. Yang keempat, suka berhias-hias dan menghias-hias. Benda ni macam simple kan. Kita kadang-kadang sebut juga, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kita suka terlampau menghias sehingga membazir. Ya? Okay. Yang kelima, ini pun takut juga. Sebab selalu kita sebut benda ni. Kenyang. Kita ajak tetamu datang rumah kan, makan kenyang ke tak? Kenyang ke tak? Makan lagi kenyang. Kenyang ni pintu setan punya kan. Yang keenam, tergesa-gesa dan terburu-buru. Yang ketujuh, cintakan harta. Yang kelapan, ta'assub atau fanatik pada golongan tertentu. Yang kesembilan, meragui akidah. Meragui akidah. Yang ke-10, buruk sangka ataupun su'udzan. Buruk sangka dan juga su'udzan. So itulah dia di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ada disebutkan 10 akses utama oleh syaitan. Alhamdulillah.